Wassalamualaikum ala Rasulillah ba'd. Okey, solat jenazah. Kan hukum dia fardu kifayah lah, samalah tadi kan. Ni ganjaran disebut di situ. Pahala dia disebut itu, maknanya siapa yang solat jenazah dia tak ikut jenazah dia dapat satu qiraat lah. Kalau dia ikut sampai kubur dia dapat dua qiraat lah. Kemudian orang yang wajib disolat kata dia adalah muslim lah. Kemudian orang yang murtad dia boleh masuk Islam balik. Itu wajib kita solatkan dia. Mayat yang ada pilihan kita nak solat ataupun tak mau solat kata dia syuhada perang lah. Boleh kita solat dan boleh kita tak solat. Sebab Nabi tak solatkan jenazah Uhud. Nanti lama nanti Nabi dekat-dekat nak wafat Nabi pergi solat jenazah Uhud tu kan. Setahun sebelum Nabi SAW wafat Nabi pergi solat jenazah Uhud. Kemudian anak kecil yang belum akil balik, belum balik lagi, ada pilihan lah. Kemudian janin yang gugur setelah 4 bulan, dan cukup sifat dia kan. Jenazah yang dilarang untuk solat jenazah kafir lah dan anak-anak kaum musyrikin. Tak perlu kita solat pun, tak disuruh kita solat pun. Jenazah yang hanya disolati oleh orang awam muslim, itu maknanya Nabi tidak solat ke atas orang munafik. Tapi Nabi, orang yang tak tahu bahawa orang tu munafik, dia kena solat, dia boleh solat macam biasalah, kan? Sebab tu Umar Al-Khattab dia tak akan pergi solat jenazah kalau Huzaifah tak ada. Dia tanya Huzaifah ada tak? Dia berkata tak ada. Tak apa, hamba semayang. Dia tak semayang. Umar Al-Khattab. Sebab Huzaifah ni Nabi beritahu dekat dia siapa munafik, kan? Di situlah. Dan Nabi tidak solat orang yang bunuh diri. Nabi tak solat kan. Jadi ketua, mana orang biasa solat lah, orang awam biasa solat. Contohnya ketua orang beriman, imam ke, dia pun tak solat sebagai bagi pengajaran kepada orang lain. Kalau buat macam tu nanti tu imam tak semayang jenazah dia. Jadi kemudian orang yang berhutang, orang yang berhutang Nabi tak mau solat kecuali setelah ada orang nak bayar hutang dia baru Nabi solat lah. Macam peristiwa sahabat tu. Kemudian cara solat jenazah biasa seperti dalam solat fardu, dia kata kan, tanpa azan, tapi dia solat dia tanpa azan dan tanpa iqamah. Maksud biasa seperti solat fardu dia kena ambil wuduk lah. Qaul yang rajih kena ambil wuduk lah dan menghadap ke arah kiblat. Gitu. Dan tak ada azan, tak ada iqamah lah. Dalil dia bawah tu. Kemudian dilakukan secara berjamaah. Dan dia kata di sini memberitahu jantina jenazah supaya doa tu lebih tepat lah. Kalau kita tak tahu, baca ya doa Allah maghfir lahu. Terang salah apa? Allah Maha mengetahui. Contohnya kita sampai-sampai di situ kita tak tahu jenazah lelaki ke perempuan lah. Tapi kita boleh tahu dengan kedudukan imam sebenarnya. Kalau jenazah perempuan, imam berada di pinggang dia. Kalau jenazah lelaki-lelaki, imam berada di bahagian kepala dia. Tapi kita duduk belakang, tak tahu jenazah apa. Sampai-sampai orang dah takbir Allahu Akbar, kita pun Allah Akbar juga. Kemudian kedudukan imam tu lah tu, kalau jenazah perempuan di pinggang imam, di pinggang imam pula dah. Di bahagian pinggang jenazah. Dia ni dekat tu lah. Dia jadi cakap pun terbalik lah. Solat jenazah untuk jenazah lelaki pula, imam berada di bahagian kepala dia. Lepas tu belakang imam sebenarnya laki-laki dewasa, kanak-kanak lelaki dan wanita dewasa. Kalau jenazah sedia ramai, ada kanak-kanak, ada laki-laki, ada perempuan, itulah dia cara mengatur jenazah tadi. Muka surat 135 tu kan. 135 tu imam berada di bahagian kepala jenazah lelaki dewasa dan kanak-kanak lelaki. Adapun jenazah perempuan dan kanak-kanak perempuan diletakkan sama dengan pinggang. Ini sembahyang sekaligus lah, jenazah lelaki dan wanita. Maka jenazah lelaki ni mengiringi imam lah, mengiringi dekat dengan imam. Kalau yang wanita jadi imam solat, tak ada orang lelaki-lelaki dah. Wanita imam dan makmum, macam tu lah. Muka surat 136 tu kan. 136 tu dia, imam duduk di tengah-tengah sebaris dengan makmum. Macam solat biasa. Begitu juga ketika jenazah tadi ramai ke sebelah tu. Jadi imam yang menghafal Al-Quran, dia lebih utamanya begitulah. Okay? Yang lebih aula tadi yang banyak menghafal Al-Quran. Syarat-syarat imam itulah syarat-syarat imam kan dalam hadis tu. Kadang-kadang lelaki dengan hafalan lebih dibenarkan menjadi imam. Macam kisah seorang sahabat tu, nama apa ya? Tak ingatlah saya. Kan Rafi' ke apa nama dia?
Kan? Nabi lantik dia suruh jadi imam di kampung dia sebab dia banyak hafal Quran. Dia budak lagi. Gitu. Wanita boleh mengimamkan jemaah wanita sahaja. Dibolehkan membaca satu surah selepas membaca Al-Fatihah pada takbir pertama lah dengan suara perlahan kalau maulah. Kemudian paling minima 3 saf. 3 saf mengikut amalan sunnah. Jadi yang paling minima kita buat 3 saf di belakang imam. Walaupun imam bersama makmum hanya 3 orang sahaja. 3 orang ya. Jadi seorang-seorang lah. Seorang beratur gitu lah. Macam beratur. Jadi bukan duduk satu saf. Seorang, 2 orang, 3 orang. Nak bagi jadi 3 juga. Kemudian larangan solat pada 3 waktu tadilah yang kita baca tadi kan. Kemudian solat dia seperti solat berjemaah, rapatkan saf lah. Rapatkan saf, dekatkan antara saf-saf dan rapatkan bahu-bahu. Dan dia tak ada rukuk. Sebab tu kita sembahyang dekat depan-depan, rapat-rapat tadi kan. Antara depan dan belakang. Kiri kanan tu memanglah sudah rapat dah. Rapatkan saf kan. Itu cerita dia. Kemudian rukun solat jenazah lah. Niat takbir pertama, Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah, kan? Kemudian takbir kedua, Allahu Akbar, baca selawat. Selawat apa Ibrahimiyah tadi kan, selawat yang panjang tu. Tapi yang ketiga berdoa lah. Doa untuk jenazah tadi. Takbir yang 4 kalau kita nak doa, doa lah. Tak doa pun kita bagi salam lah. Dia 4 takbir. Jadi ada macam mengangkat 4 kali takbir, angkat tangan tu 4 tak angkat tangan keempat tu, maknanya disebut yang nombor 2 tu mengikut jumhur ulama dibolehkan mengangkat tangan pada setiap takbir atau hanya pada takbir pertama saja, boleh. Tak masalah apa. Kemudian bagi salam lah. Bagi salam kanan dengan suara yang kadar atau mengikut dalil yang lain, memberi salam kanan dan kiri. Boleh bagi salam kanan saja, tak masalah apa, dan kanan dan kiri. Kemudian kalau orang masbuk macam mana? Lewat tadi kan. Di mana-mana orang dah semayang. Bagi yang masbuk solat adalah mengikuti imam pada takbir yang mana imam bertakbir. Kemudian sambung takbir lah. Dan bacaan yang tertinggal disambunglah. Jika jenazah belum diangkat. Tapi jika jenazah telah diangkat, memadai ikut bagi salam bersama dengan imam sebagaimana dikhabarkan oleh Ibnu Umar. Orang angkat jenazah, kita takbir kan, jenazah tak ada depan dah. Mayang apa? Dia bagi salam sekali kan, imam. Kita pun Allah apa, mayang apa, jenazah tak ada lah. Itu cerita dia. Kemudian perkara-perkara yang dibolehkan semasa solat jenazah. Di antara dia solat jenazah di kubur. Kita sampai-sampai orang dah kebumikan dah. Dia anak dia dah duduk di mana Amerika tu 2 bulan, lepas tu baru balik. Dia boleh pergi kubur mak dia ataupun siapa-siapa kawan dia, dia boleh semayang di perkuburan tadi, semayang jenazah. Maknanya tahulah, dia tahulah sebab bertulisan tu kan. Dia tahulah kepala, sebab kita mesti menghadap kiblat. Kita semayang mesti menghadap kiblat. Tak tahu apa nama kiblat kat mana, tak jadi lah. Kita mesti tahu kiblat belah tu. Bila kiblat belah tu maknanya mesti kepala dia belah ni. Ya kan? Gitu. Solat bukan solat ghaib. Dia pun nama dia bukan solat ghaib ni. Solat ghaib cerita lain pula. Solat ghaib ni ada lah dalam ni. Ada kan? Lagi sampai. Ada lagi sampai. Tadi saya cerita. Ya. B sebelah, muka surat sebelah tu. Solat ghaib ni, jenazah tu tak ada depan kita. Macam Nabi SAW solatkan ke atas jenazah An-Najashi yang mati ni, dia Raja Habsyah mati tu. Dia beriman. Kemudian dia tak sempat jumpa Nabi SAW. Maka Nabi panggil sahabat-sahabat. Mari semua, kawan kamu dah mati dah. Apa nama? An-Najashi. Maka Nabi solat ghaib ke atas dia lah. Sifat-sifat yang sama lah. 4 kali takbir. Di maknanya solat ghaib ni dilakukan ke atas jenazah yang belum disolatkan. Yang belum disolatkan. Kan maknanya, ataupun dia mati di tengah-tengah orang kafir, tak ada orang solatkan dia, ataupun mati jatuh kapal terbang, jenazah tak jumpa. Macam MH370 tu kan. Tak tahu lah mati ke tak, saya tak tahu lah. Tapi dia pun kata mati, mati semayang, confirm mati semayang lah. Ghaib. Tapi kalau jenazah tu dah disolatkan, tak disyariatkan. Sebab apa? Sahabat-sahabat ni mati merata tempat. Tak diriwayatkan bahawa Amirul Mukminin, Khulafa ar-Rasyidin dan sahabat yang lain mensolatkan jenazah ghaib kepada sahabat-sahabat yang mati di luar Madinah. Tak ada. Kalau ada, nasihat para sahabat dah buat. Jadi yang ada bagi kita bila kita dengar orang mati, kita doakan dia lah. Allahumma ighfir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Doa lah. Melayu ke apa, tak kira lah. Dia doa untuk dia.
Adapun solat jenazah tadi yang ghaib, apabila jenazah itu belum disolatkan. Kalau dah disolatkan, tak perlu nak solat ghaib lagi. Yang perlunya hanya doa. Doa. Sebab apa tak perlu? Sebab Nabi buat hanya untuk Najasyi yang tak disolatkan dia. Dia mati tengah-tengah orang kafir. Kristian kan? Dia pun kebumikan dia cara dia juga. Tapi Nabi solatkan dia. Gitu. Boleh je? Boleh. Solat lebih daripada satu mayat. Itulah. Kita dah baca tadi kan? Yang gambar tadi tu. Cara peletakan jenazah tadi. Kemudian solat jenazah yang berulang. Maknanya bukan maksud kita ni semayang 3 kali dah lah. Maksud orang lain yang belum semayang. Kan? Ada satu jemaah dah semayang. Lepas tu pula mari jemaah lain pula mari semayang. Boleh. Berulang kali. Tak ada masalah apa lah. Boleh. Kan? Dia pun baru sampai. Oh kami semayang dah. Semayang. Boleh. Dia semayang 2 kali. Itu mana tak disunahkan begitulah. Kan? Kalau gitu baik hari semayang jenazah di kubur. Kan? Benda Nabi tak ajar ni jangan duk buat lah. Dah kita sembahyang dah tadi sudah lah. Yang adanya hanya doa ni bila-bila masa anytime lah. Tapi perbuatan sembahyang tadi sekali je. Yang adanya doa tadi kan. Doa tu sampai bila-bila lah. Ya. Solat jenazah di kuburan ada tempoh dia. Sebahagian ulama kata setahun. Gitulah. Wallahu taala alam. Sebab sebab Nabi SAW ni semasa setahun Nabi sembahyang ke jenazah syuhada Uhud. Dia dalam setahun. Bila dia tak ada sembahyang, dia setahun mau balik, dia pergi sembahyang tu. Kan? Seolah-olah yang Nabi nak mengucapkan selamat tinggal kepada yang hidup dan yang telah mati. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bilangan makmum. Bilangan makmum ni. Lagi ramai makmum, lagi afdal lah. Mereka akan dapat memberi syafaat. Kalau 100 orang makmum ni, hadis dia bawah ni. Kan? Kalau semua 100 orang berdoakan dia, melainkan dimakbulkan doa untuk mayat. Sebab tu para ulama kita tadi kan, bila mereka mati kita tengok. Macam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyah yaumul mashhad, bila dia mati penuh damsyik tadi kan, manusia penuh, banjir. Orang mari solatkan jenazah dia. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bila mati manusia melaut mari. Begitu juga kalau orang kita mati di Mekah, Masjidil Haram, musim haji, laut orang sembahyang kat kita. Kan? Laut orang, 5 juta orang sembahyang kat kita. Kalau dekat-dekat nak buat haji tu kan, 5 juta. Sejuta pun. Sejuta. Ini 100 orang. Pahala dia macam mana? Dimakbulkan. Allahu Akbar. 40 orang makmum. Tu dia, 40 orang makmum. Yang maknanya Allah akan beri syafaat kepada dia lah, kepada jenazah tadi jugalah. Bilangan minima paling sedikit ni 3 orang lah. 3 orang, 3 saf. Kan? Makmum tadi 3 orang, 3 saf. Seorang-seorang berdiri lah. 1, 2, 3. Solat jenazah tadi. Tak, bukan maksud kita 3 orang duduk satu saf tu, tak lah. Ya? Dah laki-laki ni maksudnya. Laki-laki ke wanita? Kalau wanita tadi satu saf, mana sebaris lah. Kan? Wanita tadi sembahyang semua dia sebaris kan? Gitu. Adapun lelaki tadi satu imam, makmum tu 2 dan 3. Tahu lah tadi. Habislah kesimpulan. Jadi besarnya ganjaran pahala yang menanti untuk orang yang mendirikan solat jenazah tadi kan. Sebab tu kita jangan lepaskan peluang ni. Kalau kita pergi tengok di masjid mana orang nak sembahyang jenazah, kita tu cabut dulu. Kan? Tunggulah sembahyang jenazah sat. Dapat satu qiraat. Kan? Sambil-sambil nak pergi mana-mana, ada orang sembahyang jenazah ni. Sembahyang lu. Dapat pahala tadi kan. Dan kita tadi boleh berdoa untuk dia. Jadi kita tarahum alaih. Kesian kat dia, doa untuk dia. Itu dia insya-Allah. Insya-Allah kita masuk kepada bahagian sebelum terakhir lah. Bahagian sebelum terakhir ni bahagian pengusungan lah. Kan? Bahagian pengusungan dan pengemudian jenazah. Ini cerita berkenaan dengan mengusung jenazah. Jadi mana hukum dia fardu kifayah jugalah. Fardu kifayah.
sebelum diusung dan dikebumikan ahli keluarga hendaklah isytiharkan jika si mati ada berhutang, maka hendaklah dimaklumkan supaya ahli keluarga dapat membantu menyelesaikan hutang tersebut dan harta si mati dengan harta si matilah itu yang menjadi keutamaan dia, dan adalah menjadi kewajipan anak-anak untuk melunaskan harta hutang ibu bapa dia. Kemudian maknanya mengusung jenazah ni tanggungjawab sesama muslim lah. Ke hadis Abu Hurairah tu, seorang muslim ada 6 tanggungjawab dia ke atas muslim yang lain. Kan di antara dia mengiring jenazah dia bila dia meninggal, ziarah kalau dia sakit lah, mengiringi jenazah kalau dia meninggal. Dalam tambahannya dia kata memberi nasihat kalau dia minta nasihat, kita nasihatkan dia. Kemudian yang keduanya tidak mengikuti cara orang-orang kufar lah dalam mengusung jenazah dengan cara yang tertentu, dengan keranda dan sebagainya. Kan dia ada protokol dia apa semua tadi yang tak ikut syariat tadi kan. Yang mana itu tak boleh ditiru lah, tapi nak buat macam mana? Umat kita hari ni macam tu lah, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadhwal qudzati bil qudzah. Jadi kamu pasti akan ikut jejak langkah manusia yang sebelum kamu, iaitu Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Kalau dia masuk lubang bewak pun kamu nak masuk juga dalam lubang bewak tadi. Begitu. Walau bagaimanapun dia kata mengusung jenazah dengan tapak yang terbuka dan atas bahu pengusung adalah cara yang lebih mudah dan hampir dengan sunnah. Mengusung tadi kan jenazah ke perkuburan. Kalau kita tengok dalam buku Ahkamul Janaiz oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, maknanya dia tidak menyukai lah dibawa jenazah tadi dengan kenderaan-kenderaan, kerana di situ maknanya orang tak nampak jenazah tadi dan tidak dapat menerapkan sunnah akan membawa jenazah ke perkuburan. Tapi nak buat macam mana, dah jadi macam tu sekarang. Kubur pun jauh kan, jauh sangat dengan tempat tinggal kita dan sebagainya, dah jadi kebiasaan orang macam tu. Tapi yang aula, yang asalnya ialah jenazah tadi dipikul di atas bahu dan dibawa dengan cepat lah. Kemudian tak diiringi jenazah dengan tangisan dan setanggi. Setanggi ni macam dia panggil kayu yang dibakar, colok orang panggil apa? Kayu yang dia bakar tadi lah, jamung. Dia kata di sini setanggi, kalau sepatutnya jamung kan zaman dulu kan ada kayu dibakar api tadi untuk mengiringi jenazah. Antara jadi benda yang bertentangan dengan syariat, itulah yang menangisi jenazah tadi. Begitu juga disebut sini setanggi ataupun kemian pun dia jugalah yang dibakar tadi kan, barang yang dibakar nak mengiringi jenazah. Sebab Nabi kata janganlah engkau mengiringi jenazah dengan suara dan api. Gitu. Kemudian bila usung jenazah, kepala di bahagian depan lah, kepala di depan, kaki di belakang dia. Lepas tu pikul di atas bahu. Jadi ada ganjaran dan pahala yang tertentu. Yang lebih afdalnya mengusung di atas bahu lah. Gitu. Jadi ikut Al-Imam Al-Bukhari, dia kata barang siapa yang mengikuti jenazah seorang Muslim berdasarkan iman dan hati-hatian hingga mensolatkan dan menguburkannya, maka ketika pulang dia mendapat pahala 2 qirat. 1 qirat besar bukit Uhud lah pahala tu. Kemudian berjalan cepat ketika mengusung jenazah. Maksudnya pergi lepaskan demi yang memuliakan Abul Qasim. Ini maksud hadis ni lah. Dia kata kamu boleh lihat kami bersama dengan Rasulullah SAW hampir berlari bersama mengusung jenazah dengan lajunya, usung jenazah dia secepat mungkin. Jadi maknanya kalau pakat ni lah gilir-gilir kan, jadi kau ni dapat orang ni masuk, kau ni masuk gitu. Jadi taklah tempat nak penat orang yang bawa jenazah tadi. Dan percepatkanlah, Nabi kita percepatkanlah jalan kalian dalam membawa jenazah, kerana jika jenazah itu jenazah yang saleh, maka sebaik-baik tempat kamu hantar dia. Jika jenazah itu yang tak baik, yang taleh, maka seburuk-buruk tempat yang kamu jatuhkan, lepaskan daripada bahu kamu, kan? Seburuk-buruk orang yang kamu lepaskan daripada bahu kamu. Kemudian setelah mengusung jenazah, dianjurkan kita, disunnahkan kita berwuduk lah, kan? Ya, orang yang memandikan hendaklah mandi dan orang yang mengusung hendaklah berwuduk. Ini perintah sunat lah, mustahab. Jadi telah disetujui oleh ulama lah, mandi itu bukan wajib, kan? Kecuali setelah mengkebumikan jenazah orang kafir, itu wajib mandi. Baik, terus kepada pengkebumian. Jadi mengusung ni senang lah. Mengusung jenazah ni maknanya kita pegang dia punya naqsh, keranda tu kan, di atas bahu kita, di atas tapak tangan kita ni kan. Jadi masing-masing lah begitu.
Dia tak semestinya sebelah ni 6 orang ke 7 orang ke, sebelah ni tak semestinya 4 orang ke, macam tu. Kemudian setiap manusia wajib dikebumikan, setiap manusia, kan? Jadi hendaklah orang Islam dikuburkan di perkuburan muslimin dan orang kafir dikuburkan di perkuburan musyrikin. Jadi hukum dia fardu kifayah lah, menguburkan jenazah muslimin. Kemudian mempercepatkan penguburan jenazah, bercepat. Jika tak ada keuzuran apa-apa, disegerakan dia. Tak payah nak nanti yang jauh-jauh balik apa semua tadi kan. Kita laksanakan dulu. Jadi hak lambat balik sampai ni tak boleh nak marah lah. Kalau dia orang yang belajar, dia bersyukurlah kan kerana telah disegerakan pelaksanaan jenazah tadi. Adapun Nabi SAW, Nabi wafat pada hari Isnin. Hari ini dan hari Selasa persediaan dibuat untuk pengembuian. Rasulullah SAW disemadikan pada malam itu, iaitu pada malam Rabu lah. Malam Rabu. Wafat pada hari Isnin, dikebumikan pada malam Rabu. Ini khusus bagi Nabi SAW kerana perkataan Nabi SAW itu yang Nabi kata kepada kepada umat dia adalah segerakan pelaksanaan jenazah. Itu ini khusus bagi Nabi SAW. Sebab apa? Sebab ialah nak bagi peluang kepada umat Nabi SAW untuk para sahabat dia untuk solat ke atas Nabi SAW tadi kan. Dan jasad Nabi, jenazah Nabi bukan macam jenazah kita. Itu cerita dia. Kata-kata jenazah yang diusung. Jadi maknanya jenazah yang diusung tu rupanya dia boleh bercakap. Kita yang tak dengar. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, laula an tadafanu la da'utullaha an yusmi'akum azab al-qabri, atau kama qala Nabi sallam. Kalaulah kamu saling tidak mengkebumikan, nescaya aku akan doa pada Allah Taala bagi kamu dengar azab kubur. Tapi kerana kamu saling mengkebumikan antara satu sama lain, Nabi tak doa. Kalau Nabi doakan pakai tak pergi kubur lah, kita jawab dah. Duk dengar kawan tu jerit, jerit kan, sakit kan. Pakai tak lalu kot kubur lah. Jadi segala makhluk ni dengar, kecuali dua makhluk ni lah, jin dan manusia. Jin mereka tak dengar, manusia pun tak dengar. Sebab mereka dua ni mukallaf. Mukallaf diberati kepada mereka tadi, maknanya amalan-amalan kan, amalan perintah Allah Ta'ala lah dan larangan Allah. Itu maksud mukallaf tadi. Jadi mayat ni dia menjerit, dia cakap apabila disediakan untuk diusung atas lehernya jenazah yang baik diletakkan atas pengusungan, dia berkata, qaddimuni, cepatlah bawa aku cepat. Sebab dia seronok nak pergi tempat raudatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurga. Jadi maknanya roh ni bila keluar pada jasad dia tahu dah baik ke tak baik. Sebab kalau roh yang beriman tadi akan datang para malaikat, bidul wujuh, wajah dia berseri-seri, ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama dengan mereka kafan daripada kafan syurga dan wangian daripada wangian syurga. Kan bila depa sampai, depa duduk dekat dia, maddal basar, sejauh mata memandang, depa tengok malaikat maut cabut nyawa tadi. Bila malaikat maut cabut nyawa, maknanya roh tadi tak sempat sampai ke tangan malaikat maut, depa ambil roh tadi, dia balut dengan kafan daripada syurga tadi. Dan wangian daripada syurga, dia bawa naik ke atas. Maka tidak ada satu malaikat yang jumpa, yang lalu dengan malaikat yang bawa roh tadi, melainkan semua akan berkata, ma hadhihi ruh at-tayyib, ma hadhihi ruh at-tayyibah, apa roh yang baik ni, siapa roh yang baik ni? Maka disebut dengan nama yang terbaik yang pernah disebut pada orang tadi. Bila sampai di sana, di atas langit sana, Allah Ta'ala perintahkan supaya dibawa roh tadi kembali ke bumi, ke jasad dia, dimasuk balik ke jasad dia, macam itulah kan. Cerita dia dalam hadis yang panjang tadi. Jadi kalau roh yang baik tadi, jenazah yang baik, dia kata qaddimuni, cepat bawa aku, cepat. Tapi kalau roh yang sebaliknya, dia kata waihakum aina tadhhabu nabi, celaka kamu nak bawa ke mana ni? Dia tak mau. Dia menjerit tadi. Gitu. Semua akan mendengar jeritan jenazah tadi kan, kecuali manusia dan jin. Kerana Nabi tak berdoa pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita ni saling mengkebumikan antara satu sama lain. Kalau tidak kan, kalau orang mati kan pakai tinggal tu lah.
Dengar orang menjerit dalam kubur tu kan. Tapi mereka boleh buat filem cerita orang kena azab kubur lah. Buat main-main buat ni. Boleh buat main cerita orang kena azab kubur kan. Nak bagi contohnya, nak bagi orang sedar lah, orang tak sedar cara tak betul gitu kan. Cerita pasal orang tu mati, muka jadi hitam, bengkak lah, apalah kan, keluar ulat kan. Ini kan, dia niat baik tapi tak kena cara. Niat baik tak kena cara. Dia buat main-main benda macam tu. Jadi nanti orang bukan Islam dia fikir macam mana tak? Dia kata maknanya tak apa ni masuk Islam lah. Bila mati nampak jenazah tak baik jadi gini. Jadi orang dia simpan dalam fikiran dia bahawa jenazah tak baik ni mesti jadi gini. Kalau tak jadi gini, jenazah baik. Itu benda kan. Jadi rosak. Dia pun nak buat filem. Bukan nak buat dah. Kedudukan orang yang mengusung jenazah ni macam mana? Gitu. Di mana kita nak berdiri kan? Berjalan di belakang jenazah adalah diutamakanlah di belakang jenazah tadi. Sebab tu nama dia ikut jenazah. Berjalan di belakang jenazah. Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma berjalan di depan jenazah. Sedangkan Ali radhiyallahu anhu berjalan di belakangnya. Maka ditanyakan kepada Ali radhiyallahu anhu, mengapa mereka berjalan di depan jenazah? Ujarnya, sebetulnya keduanya tahu bahawa berjalan di belakang jenazah lebih utama daripada depan. Tak ubah seperti solat jemaah dibandingkan dengan solat bersendirian. Umar, Abu Bakar tahu. Tetapi keduanya itu boleh diberi keringanan bagi manusia. Mana-mana pun boleh. Tapi aulanya di belakang. Abu Bakar dan Umar memang tahu pun bahawa berjalan di belakang tu lebih utama. Belakang jenazah tadi kan. Nak cerita kata harus. Kemudian orang yang berkenderaan di baris belakang jenazah, lebih afdal berjalan kaki ketika mengusung dan mengiringi jenazah, iaitu tanpa kenderaan. Saya teringat masa saya kecil-kecil tu. Di kampung saya ni dulu kan ada van, tak ada. Sekarang pakai van kan. Dulu bila orang mati usung, berapa kilometer saya ingat dalam kampung saya tu, dalam dua. Depa pun nama tempat tu terkenal dengan Batu Dua. Batu Dua. Batu Dua. Kalau silap-silap sikit nak pergi Batu, buat silap Batu Dua lah tempat dia. Jadi Batu Dua jalan dekat Cangkal Lobak sana tu. Kan? Cangkal Lobak selama tu jalan pergi Bukit Merah. Lebih pekan Cangkal Lobak tu. Dia panggil Batu Dua. Batu Satu, Batu Dua saya pun dah lupa dah. Usung. Orang pikul jenazah tadi. Saya ingat 2 kilometer, dekat-dekat 3 kilometer macam tu lah. Usung dulu pun ada van kan. Boleh usung. Tapi hari ni orang malas nak usung. Malas. Pakat malas belakang kan. Takut kat malas tak tahu lah. Kan? Jadi gitu dulu. Usung. Lah ni sekarang pun semua bawa van. Sampai kita kata tu lah, van tu bukan van elok pun. Van kampung. Van pun kata van resedung lah. Tak ada van resedung. Lubang sana sini. Orang paling kaya mati di situ. Lelaki naik van resedung tu lah. Mes yang hebat-hebat tadi kan. Tinggal macam tu lah. Naik van resedung. Orang bawa dia pergi ke kubur. Dunia ni kaya tak kira lah. Nak orang buat perumpamaan macam tu lah. Live van resedung aku lah dia naik. Dia kata. Baik. Tapi utamanya begitulah. Kan? Mengusung tadi dengan tidak di atas kenderaan. Itu yang asalnya. Kemudian cara menguburkan 2 jenazah. Maksudnya kalau ada jenazah tu lebih daripada seorang, boleh dikuburkan dalam satu lahat lah. Satu lahat. Siapa hafal lebih Al-Quran didahulukan masuk dalam lahat tadi. Dia tak dululah. Itu baru Mariah nombor 2. Gitu. Macam mati aksiden ke apa kan. Yang syahid ramai, kain kafan sedikit. Ini dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud maka Nabi letakkan mereka dalam satu liang lah. Sekali kain kafan. Siapa yang paling banyak hafal Al-Quran, dia didahulukan, dimasukkan ke lahat. Kemudian cara mengkebumikan jenazah lelaki dan perempuan bersama. Ya? Jadi umpamanya suami isteri lah, suami isteri mati aksiden. Umpamanya lah wal'ayadzubillah kan. Gitu. Jika dia kata di sini terpaksa mengkebumikan jenazah lelaki dan perempuan dalam satu kubur, maka mayat lelaki di kiblat paling depan lah. Ya kan? Yang paling depan, lepas tu baru mayat wanita.
perempuan di belakang dia. Kemudian tanah kuburan setempat. Jadi mengkebumikan jenazah di tanah perkuburan yang disediakan lah. Dikubur tadi, bukan di laman rumah kita, kan, dikubur. Para syuhada perang dikebumikan di mana dia mati syahid. Dalam perang Uhud, ada sahabat-sahabat yang bawa balik jenazah saudara ataupun keluarga dia balik ke rumah dia. Kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW supaya dihantar balik tempat tang mana dia mati. Di situ dikebumi. Tapi kalau hari ini kita pergi ke Uhud, kan siapa duduk satu tempat? Kat Uhud kan kita pergi kan? Satu tempat. Sebab apa? Sebab 100 tahun selepas tu berlaku banjir lah. Bila berlaku banjir, jasad tadi semua timbul jasad tadi. Jadi maknanya macam mana dia boleh kenal jasad Hamzah, jasad Anas bin Nadar, jasad sahabat-sahabat lain? Dengan sebab periwayatan lah. Yang mana Hamzah ni jasad dia begini, kena cincang gini apa semua kan. Jadi maknanya dia pun tahu ini jasad bapa saudara Nabi SAW. Sebab tu dia tahu di kubur Hamzah kan, yang lain kubur para syuhada. Jadi maknanya macam mana nak kebumikan di tempat dia balik? Mana nak tahu? Sebab tak tahu tak mana kubur masing-masing. Jadi para ulama duduk mesyuarat fikir macam mana. Jadi beristihad mereka bahawa Allah mau mereka bersatu semasa di dunia, bersatu di alam barzakh kan, dan bersatu di dalam Al-Firdaus. Jadi disatukan jenazah para syuhada Uhud tadi. Sebab tu kita tengok mereka sekarang di satu tempat. Padahal seorang mati hujung tu, seorang mati hujung tu, berselerak mati tadi kan. Tapi macam itulah jasad mereka tadi. Macam mana mati baru mati, macam itulah 100 tahun macam itulah. Darah duk mengalir lagi dah macam tu. Jadi asalnya dikebumikan syuhada di mana dia meninggal. Dilarang kebumikan jenazah di rumah, tak boleh lah. Kan? Sebab Nabi kita jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai makabir. Bacalah Al-Quran padanya. Nabi suruh kita baca Quran di rumah. Jadi mafhum daripada hadis, tak boleh baca Quran di kubur lah. Sebab tu rumah tak boleh buat kubur. Jadi pengkebumian Rasulullah SAW di rumahnya adalah satu pengecualian lah. Itu pengkhususan bagi Nabi SAW lah. Sebab Nabi kata para anbiya ni di mana dia mati, di situ dia dikebumikan. Kubur adalah digali dalam dan luas, memperdalam dan meluaskan kubur tadi mengikut saiz biasa penduduk setempat lah. Kalau kita kata apa, 3 kali 6 kaki ya. Dia kata ada rumah sewa 3 kali 6 kaki, murah kan, tak ada bayar sewa kan, bayar sekali je. Tu pun orang tolong bayarkan kita tak kena bayar lah. Murah 3 kali 6 kaki, cukup satu katil lah. Jadilah seorang bujang. Tak tahu kata kubur. Ikut saiz biasalah. Kalau siapa pernah tengok dekat Baqi', kubur digali, pernah tengok? Kan di Baqi' mana kalau ada orang mati kan, kalau kita mati di sana ke, di jasad kita dikebumikan selepas beberapa bulan, 6 bulan kot dikeluarkan balik lah, digali kan. Sebelum tu dah ada jenazah tu, maka tulang kita tadi akan diambil, akan diletakkan di bumi tempat lain lah, di mana-mana tempat khas lah. Jadi yang lahat tadi orang lain pula masuk. Macam tu. Maknanya akan digali kubur kat Baqi' tu kan. Digali situ, dimasukkan jenazah kita di situ. Maka bila dah reput habis jenazah kita tadi, dia akan ambil tulang tadi, dikebumi di tempat lain pula. Nanti orang lain pula letak jenazah kita, macam tu lah seterusnya. Transit. Transit sekejap ya. 6 bulan saya ingat saya. Sahabat saya rahimahullah dah meninggal lah. Sabri kenal kot, Ustaz Ilmi. Arwah Ustaz Ilmi kenal? Tak kenal. Dia meninggal. Dia kawasan ni lah. Dulu kita solat dia dekat Masjid Surau Mawaddah ni. Dia kena kanser. Rahimahullah. Dia cerita kat saya, dia pernah masuk ketika jemaah umrah yang dia bawa. Jemaah umrah yang dia bawa meninggal. Yang meninggal tu ustaz juga, masya-Allah. Kan? Jadi meninggal di Mekah, dan dia pun bawa sekali lah. Dia rupanya dia ada gali satu lubang besar tu di mana tu dekat Mekah tu kan. Dan lubang tu ada macam macam apa, lubang-lubang macam lahat lah, macam lahat. Macam lahat tu lubang. Lepas tu dia letakkan jenazah dalam tu, maka dia ambil bata tadi kan macam konkret tu, ditutup lubang tadi sehingga jenazah tadi reput tinggal tulang, nanti dia ambil tulang lepas bumi tempat lain. Jadi jenazah lain pula masuk di situ. Ini pengalaman dia lah rahimahullah.
Itu contoh dia. Jadi kita masuk itu bau sikit, bau itu bau. Lepas tu pula dia panas kan, panas. Dia masuk pakai kasut. Arab marah, Syekh nak lari. Ikhlas nak lari. Tanggal kasut. Dia kata panas. Tapi Pak Arab biasa dah, tak ada masalah lah. Panas, buang tanggal kasut. Masuk dia masuk bawa jenazah orang Malaysia tadi lah. Sekali masuk dia tengok, dia serta kat saya lah. Dia pengalaman dia pun dah meninggal lah, rahimahullah. 2 tahun 3 tahun dah meninggal, tak ingat lah. Gitu. Jadi gitu, dia ada macam itulah, lahat disediakan untuk jenazah sementara. Bila sampai tempoh 6 bulan tu dia panas kan cepat, jenazah dia reput kan. Tapi dia kata bau lah dalam tu. Itu cerita dia. Baik, apabila Rasulullah wafat, mereka tidak bersetuju atas mana untuk menguburkannya. Dia pun tak tahu, masing-masing tak nak kubur kat mana, kat Baqi' kat mana ni. Tapi Abu Bakar kata, aku dengar Rasulullah bersabda mengatakan sesuatu yang aku tidak lupa. Jadi Allah tidak akan mengambil nyawa seorang Rasulullah kecuali tempat di mana dia mahu dikebumikan. Maka Nabi SAW suka dikebumikan di tempat Aisyah radhiyallahu anha. Itu cerita dia. Itu khusus bagi Nabi SAW. Kita baca tadi tu kan. Kubur nak digali dalam dan luas. Menggali lahat agar lebih sempurna lah. Dia ada syaq dan lahat. Asyaq ni maksud dia, itulah saya cerita tadi, digali macam tu, kemudian dalam kubur tu dia buat huruf U lagi. Tengah-tengah tu dia buat U lagi. Muat untuk jenazah tadi masuk kan. Kemudian dia letakkan batu konkrit tu, ataupun papan di atas tadi kan. Baru ditimbus tanah atas dia, itu dipanggil asyaq. Asyaq ni untuk tanah yang kita kata susah, nak kita tanah keras, nak gali lahat susah, ataupun tanah yang begitu lembut macam tanah gambut tu kan. Bila kita buat lahat dia runtuh, buat lahat dia runtuh kan. Boleh buat syaq lah. Dengan cara yang syaq ni maksudnya belah. Syaq, belah tengah tu lah. Gitu maksud dia. Ataupun dalam buku ni dia buat macam tu. Letak macam tu, lepas tu letak bata konkrit tu kan, bagi sengit macam tu lah. Dia buat macam tu, kubur, lepas tu letak macam tu. Jenazah dia himpitkan ke dinding tu, letakkan batu konkrit ataupun papan lah biasanya kita kan. Kalau di Pakistan sana saya tengok dia letak tu lah konkrit tu. Mungkin dia pun tak ada papan kayu kot. Kita papan kayu banyak. Tu yang Tariq bin Ziyad mencari kayu di sini, nak pergi buat kapal, pergi serang mana? Serang di mana? Bukan cerita saya lah, ni cerita ustaz, cerita Nabi Adam turun di Gunung Jerai tu. Dia kata depa ambil nak pergi serang Andalus tu, ambil kayu kat Kedah. Kat Ian. Ambil kayu buat kapal. Punya jauh daripada sana ambil kayu sini. Bisnes kayu lah kita. Gitu. Nabi Adam turun Gunung Jerai. La ilaha illallah. Tak ada modal. Itulah, menggali lahat lebih sempurna. Dia bolehkan dengan hanya membuat syak pun boleh jugalah, hanya gali di tengah-tengah saya cakap tadi kan. Kita buat huruf U kat tengah tu. Kemudian Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu dia kata, buatkanlah lubang lahat untukku dan tancapkanlah batu tanda di atas kuburanku sebagaimana dilakukan pada kuburan Rasulullah. Bukan tancap, letak jelah batu tadi. Tancap ni tikam gitu kan. Ni letakkan batu tanda tu di kubur dia. Kemudian keutamaan mengiringi jenazah hanya bagi kaum lelaki lah. Cumanya Nabi tidak melarang, tidak melarang kaum wanita tadi. Sebab falam kata walam ya'zim alaina, Nabi larang kami ikut jenazah, tapi Nabi tidak mengatakan benda tu haram lah. Gitu. Kalau dalam talkhis ahkamul janaiz disebut Islam. Larangan tadi bagi kaum wanita untuk mengiringi jenazah daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW melarang kami untuk mengiringi jenazah, tetapi tidak melarang secara mutlak. Walam ya'zim alaina, tidak secara mutlak lah, mana boleh jugalah bagi mereka, tapi bukan sekali dengan orang lelaki lah di belakang sana. Jadi kebanyakan ulama menghukumkan sebagai makruh kepada wanita untuk mengiringi jenazah bagi memelihara batasan aurat, perangai dan pergaulan. Tapi kalau isteri dia tak boleh keluar, isteri dia dah berkabung kan. Isteri dia tadi 4 bulan 10 hari tak boleh lah nak pergi kubur tengok lelaki dia apa semua.
Ada yang menghukumnya sebagai haram lah. Lebih afdalnya wanita tidak turut serta untuk menjauhi daripada fitnah. Kemudian buka kasut ketika masuk kawasan kuburan. Itu dia. Sebab apa? Ada hadis yang mana seorang sahabat dia berjalan dengan selipar dia di antara kuburan. Nabi tengok, Nabi kata, sahibun wahai orang yang memakai dua selipar, maka campakkanlah seliparmu. Maka dia tengok, tiba-tiba yang suruh tu adalah Nabi SAW, maka dia pun campak selipar ataupun kasut dia tadi kan. Jadi kita pun macam itulah, bila masuk kawasan kuburan, kita letak selipar kita, lepas tu kita berjalan pergilah kan. Kecuali takut kaca paku ke apa-apa, lain lah. Tapi takkan ada kaca paku, siapa nak pergi buang kaca dan paku di kubur tu kan. Itu cerita dia. Jika tanah kuburan mempunyai batu-batu yang tajam dan tumbuh duri-duri yang memudaratkan tu, tak apalah, itu dibenarkan. Dikebumikan dan tidak boleh dipindahkan. Kat mana jenazah tadi mati, di situ dikebumikan, dilarang dipindahkan jenazah tadi. Kalau dia berwasiat, tak perlu dilaksanakan dan tak boleh kita laksanakan wasiat dia tadi. Para syuhada dikebumikan di tempat mereka gugur. Wasiat untuk dikebumikan atau dipindahkan tempat lain, mana ini adalah melanggar syariat, maka kita tak perlu buatlah. Ini langgar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara meletakkan jenazah atau mayat dalam kubur. Mendahului memasukkan kepala jenazah daripada arah kaki kubur. Ni kiblat, ni bahagian kepala. Maka masukkan jenazah daripada kaki kubur dengan menurunkan bahagian kepala dulu. Hulu kepala dulu turun. Lepas tu dibawa masuk ke lahat. Masuk ke lahat. Hanya lelaki yang menurunkan jenazah. Dia kerja orang lelaki lah, perempuan tak pernah buat lah. Seorang wanita tidak boleh sama sekali menguburkan jenazah kecuali dalam keadaan darurat. Tak ada orang lelaki dah, dia perempuan yang ada. Buatlah. Kemudian kedudukan jenazah dalam lahat. Maksud dia mengiring macam kita tidur lah. Macam kita tidur, macam itulah kita solat. Jenazah tadi macam itulah kita kebumikan dia. Kepala dia di bahagian kanan kita. Kepala dia bahagian kanan kita. Lelaki dan perempuan. Tapi tak tahulah kalau di sebelah tempat anak duduk tu dia pelik. Kan dia kepala perempuan belah kiri. Jadi mana khilaf dengan sunnah. Khilaf dengan sunnah. Dia letak kepala perempuan belah kiri, lelaki belah kanan. Padahal lelaki dan perempuan sama sebelah kanan. Cumanya posisi imam tu tak sama lah kat atas jenazah tadi. Kita tengok posisi dia kat mana. Jadi mengiringlah, dalam keadaan mengiring di atas lambung dia yang kanan. Wajah dia menghadap ke arah kiblat dengan membuka semua ikatan kafannya. Buka ni misalnya kita buka yang apa nama? Yang simpul tadi lah. Tarik buka simpulan tadi. Kemudian meletakkan batu di belakang jenazah. Maksudnya kita pastikan jenazah tetap mengiring ke kanan dan tidak kembali terlentang. Batu bata boleh disandarkan di belakang jenazah, kemudian ditutup lubang lahat dengan batu bata atau konkrit itulah. Atau papan sekeping supaya tidak tertimbus secara langsung ketika menimbus atau menutup lubang kubur dengan tanah yang digali. Kita letakkan papan tu, kan? Jadi dia sandar di papan tu lah. Maka kita timbus tanah, tak kenalah kepada jenazah tadi. Itu maksud dia. Ini cara gambar aja cara menurunkan jenazah. Tengoklah kepala dia kan. Ini senanglah. Turun macam tu. Dihulurkan kepala dia dulu di bahagian kaki jenazah. Kemudian cara membaringkan jenazah macam tu. Mengiring di atas lambung dia yang kanan. Itu dia. Nampak tak? Kiblat tu nampak. Jenazah tadi menghadap macam tu kan. Diletakkan papan di belakang dia. Tapi biasanya kalau gambar rajah ni kita ubah sikit lukisan dia bahawa belakang dia ni kena ke papan tu lah, papan yang apa diletakkan untuk tutup antara tanah yang timbus tadi kan dengan diri dia lah gitu. Biasanya kalau di kampung-kampung dia ambil tanah liat dia pun kepal-kepal tanah liat tu kan, buat bulat-bulat tu kan letak kan. So, jadi jenazah ni dia tak sengit terlentang lah gitu maksud dia. Baik, bacaan ketika nak turunkan jenazah tadi, bismillah ala sunnati rasulillah, bismillahi wa ala sunnati rasulillah ataupun bismillahi wa ala millati Rasulullah SAW. Masa nak turunkan jenazah tadi. Dan yang menurunkan jenazah yang lebih utama adalah kerabat dia lah, kaum kerabat dia. Sebab dalil itulah Allah kata ulul arham
ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah. Diturunkan oleh yang pernah melihatnya. Yang pernah melihatkan dia tu boleh turun dah. Aku bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mensolatkan jenazah Zainab binti Jahash radhiyallahu anhu. Di Madinah. Siapa dia Zainab binti Jahash ni? Isteri. Mula-mula dia isteri kepada siapa? Isteri kepada Zaid bin Harithah kan? Isteri kepada Zaid bin Harithah. Kemudian diceraikan oleh Zaid. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW supaya kahwin dengan Zainab radhiyallahu anha. Jadi dia kata aku dan Umar mensolatkan jenazah Zainab di Madinah dengan takbir 4 kali. Kemudian diperintahkan untuk mendatangi isteri-isteri Rasulullah SAW yang lain untuk tanya kepada mereka, siapa yang akan kalian perintahkan turun ke liang lahat untuk pemakaman Zainab? Ia berkata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang lebih berhak menurunkan ke liang lahat. Kemudian isteri Rasulullah SAW yang lain mengutus seorang kepada Umar radhiyallahu anhu mengatakan, lihatlah siapa yang dahulunya pernah melihatnya semasa hidupnya, maka dialah yang berhak untuk menurunkan mayatnya ke dalam liang lahat. Umar radhiyallahu anhu berkata, benarlah mereka. Hadis memang ada kat Umar pun, tapi saja adab Umar radhiyallahu anhu, adab dia kan, dia ada hadis tu, kemudian dia nak takkid kan, gitu. Mana ada orang lain daripada dia dengar daripada hadis tu lah. Mahram yang paling utama lah yang menguburkan jenazah perempuan ialah suaminya dan mahramnya yang lelaki. Siapa yang berhak memasukkan wanita ke kubur ialah orang yang bertemu muka dengannya ketika hidupnya. Tadilah riwayat di atas tadi. Kemudian orang yang berjima malam tadi dengan isteri tidak boleh turun ke dalam kubur. Itu. Jadi Anas radhiyallahu anhu dia berkata, aku menyaksikan putri Rasulullah SAW dikebumikan sedang Rasulullah berdiri, kemudian aku melihat kedua matanya meleleh air mata. Lalu ia bertanya, adakah di antara kamu yang malam tadi tidak mencampuri isterinya? Lalu Abu Talhah radhiyallahu menjawab, aku. Rasulullah SAW bersabda, masuklah kamu ke dalam kubur. Itu anak Rasulullah ni siapa nama dia? Zainab binti Rasulullah SAW yang jadi isteri kepada siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah dikebumikan, mana berdoa, lepas ke bumi didoakan dia lah. Hadis Uthman radhiyallahu anhu bila dia berkata, bila selesai mengebumikan mayat, Rasulullah berdiri depan kuburnya kemudian berdoa. Nabi kata, istaghfiru li akhikum, mohon ampunlah untuk saudara kamu, wasalu lahu at-tathbit, mintalah untuknya ketetapan. Fa innahu al-ana yus'al, Nabi kata sekarang dia sedang disoal, sekarang dia kita sedang kena tanya lah, gitu. Baik, nota di bawah tu dia kata tidak ada dalil yang sahih dalam Quran dan Sunnah untuk dikatakan talqin selepas yang dikatakan talqin selepas penguburan yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Maksud talqin di kuburan tadi kan, tak ada nas yang sahih sama dalam Quran ataupun Sunnah. Begitu juga amalan para sahabat, tak ada lah. Kemudian boleh duduk setelah pemakaman untuk mengingatkan para pengiring akan kematian. Maknanya boleh kita duduk. Inilah yang dibuat oleh Nabi SAW ketika Nabi bersama dengan para sahabat, jenazah tadi kan sedang dikebumikan ataupun telah dikebumikan, Nabi akan duduk. Dalam satu hadis sahabat ni kata, kami keluar bersama dengan Nabi SAW dalam satu jenazah seorang lelaki Al-Ansar, maka kami sampai ke kuburan dan kubur tadi sedang digali lah, tak siap lagi. Maka Nabi SAW duduk menghadap ke arah kiblat sambil dikebumikan, sambil sedang dikebumikan, maka Nabi SAW pun duduk menghadap ke arah kiblat dan kami pun duduk di sekeliling Nabi SAW, dan seolah-olah burung tadi duduk atas kepala kami. Semua diam bergerak. Maksudnya kalau burung lalu pun dia ingat tunggui kayu, kan? Dia boleh hinggap atas kepala. Dan Nabi SAW tadi memandang ke langit dan memandang ke bawah sebanyak 3 kali. Maka Nabi kata, ista'idhu billahi min azabil qabri. Nabi kata, berilah kamu dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Nabi kata 2 kali ataupun 3 kali. Kemudian Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada azab kubur 3 kali. Kemudian Nabi
Katalah, ini dah tazkirah yang seeloknya kita baca di kuburan. Nabi kata, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila dia terputus daripada dunia dan sedang menghadap ke arah akhirat, turun kepadanya malaikat daripada langit, putih berseri wajah-wajah mereka, seolah-olahnya wajah mereka itu seperti matahari bercahaya, dan mereka membawa bersama mereka kafan daripada syurga, wa hanutu min hanutil jannah, wangian daripada wangian syurga, hatta yajlisu minhu maddal basar, sehingga mereka duduk dekat dia sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut alaihi salam, duduk dekat kepala dia. Maka malaikat maut kata, wahai ruh yang baik, ya ayyuhan nafsu tayyibah atau al-mutmainnah, keluarlah engkau kepada pengampunan Tuhanmu. Sampai habislah hadis ni. Ini apa yang disebut, yang dikata, diucapkan oleh Nabi SAW. Panjang jugalah. Ini boleh ditulis untuk kawan kita buat tazkirah di kuburan. Terjemahlah hadis ni, panjang lah. Kalau baca hadis orang tak faham, baca Arab, tulis terjemah tu ya. Tambah nota yang dalam tu kan. Ada tak nota tu? Tazkirah di kuburan dalam nota tu. Kalau tak ada, boleh jadi buat satu tambahan lagi, apa yang Nabi sebut di kuburan tadi. Kan? Panjang apa? Panjang. Kalau nak terjemah tu mungkinlah 10 minit jugalah. Tazkirah macam tu. Tazkirah kepada orang yang hadir di majlis tadi, kuburan. Dilarang tasyabbur, bukan tasyabbur tu, tasyabbuh. Ish tu bukan R. Ish. Tasyabbuh. Tambah ish, R buat jadi ish. Kemudian bersyubahat. Bersyubahat ni macam tasyabbuh jugalah. Syubahat kan? Gitu. Menyerupai dengan orang-orang kafir. Nabi laranglah kita ditiru cara orang kafir kan. Kesianlah tu. Kita tengok ke sebahagian-bahagian tu maknanya ada dia panggil apa? Cara-cara nak kebumikan jenazah ni kan dengan tak tahulah. Nak cakap pun sekali jadi isu pula. Jadi faham ambil lah kan. Kalau entah jadi orang uniform ke apa-apa, entah mati pun kena cara uniform jugalah. Benda tu tak ada dalam syariat kita. Semua tiru bukan syariat yang diajar oleh Nabi SAW. Minta simpang daripada mati yang macam tu lah. Nak kena buat macam tu kan. Sebagai tanggapan menghormati jenazah tadi. Padahal syuhada Uhud ni lebih tinggi darjat depa. Syuhada Badar ni lebih tinggi darjat depa. Tak ada upacara macam tu. Ni namanya pengajaran untuk kita lah, kalau kita nak berubah. Kan? Kemudian menabur dan meletakkan tanah selepas dikebumikan. Bagi orang yang ada sekitar makam setelah selesai penutupan liang lahat dengan batu-batu atau papan, naklah menaburkan tanah 3 kali taburan dengan genggaman kedua tangannya dari arah kepala si mati. Itu sunnah. Ambil tanah tadi kan, 3 kali dengan 2 tangan kita, maka kita tabur dalam lahat tadi lah, masing-masing kita tadi. Kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW solatkan seorang jenazah. Apabila telah dimasukkan jenazah ke liang lahat, Rasulullah SAW menabur atau meletakkan 3 genggaman tanah pada samping kepala jenazah. Tabur di bahagian kepala lah. Itu maksud dia. Tinggikan tanah kubur sejengkal. Dan diberi tanda batu di kepala. Nak tengok cara kubur sunnah ni, tengok kat Baqi' lah. Baqi'. Kita dah pergi Mekah, Madinah kan? Pergi Madinah tengok Baqi'. Oh, macam ni kubur sahabat-sahabat. Tak macam kita pun. Ada dengan bunga kristal dan sebagainya. Lambang cinta yang abadi. Kan? Saya lihat, kata siapa ni? Daripada Sufyan At-Tamar radhiyallahu anhu, saya lihat kubur Rasulullah, kubur Abu Bakar dan Umar digundulkan di atas tanah kubur lalu dibulatkan. Macam itulah, dibulatkan macam tu. Ditinggikan kadar sejengkal. Kemudian memberikan tanda batu di bahagian kepala. Letak batu tadi kan. Sebab dengan batu itu aku berikan tanda kuburan. Ini kata Nabi SAW lah. Pada saudaraku agar dimakamkan padanya siapa saja yang mati daripada keluarga aku. Uthman bin Maz'un tu kan. Macam itulah Nabi kebumikan dia. Letak batu sebagai tanda. Kemudian malaikat Munkar Nakir mula menyoal. Jenazah akan disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir sebaik saja dikebumikan jenazah dan bukannya seperti anggapan orang, di mana dikatakan berlaku selepas 7 langkah ahli keluarga beredar.
Jalan setapak, 2 tapak, 7 lapak, balik ke belakang. Oh, kena dah. Kan? Kena dah. Cerita filem. Aduh, penat. Jadi Tok Wali pula lah. Tok Wali, dekat orang Melayu kita ada wali lah, wali. Wali ni dia kata benda yang boleh buat belak-belak kan. Boleh tengok benda gaib. Kalau orang boleh tengok benda gaib ke, tak ada orang jahat. Soalan dalam kubur. Ni bukan soalan skor ni dah ni. Ini soalan bukan boleh hafal. Siapa Rabb kamu? Man rabbuka? Ma dinuka? Man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? 3 soalan tadi. Boleh jawab? Boleh ya. Tak boleh jawab, nanya. Dia hantam lah. Gitu. Dia bawa mitraqah, penukul yang kalau ditukulkan, dipukul ke gunung tadi jadi debu. Apa nama gunung tadi kan? Malaikat tadi. Kemudian tidak duduk di atas kubur. Ni bertenggek atas kubur orang tak boleh. Biasa kita pergi kuburan kan, ada orang duduk tenggek, duduk atas kubur kau tu kan. Tak boleh. Sebab Nabi kata, lebih baik jika seseorang daripada kamu duduk di atas bara api hingga terbakar pakaiannya sampai ke kulit dia, daripada dia duduk di atas kubur. Duduk atas api itu lagi baik daripada duduk atas kubur, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdiri menghormati jenazah, ini mansuh. Berdiri menghormati jenazah mansuh. Maksudnya bila jenazah lalu kita pakat berdiri, bila lepas kita duduk. Pada awalnya disuruh, kemudian dimansuhkan hukum tadi. Jenazah berdiri kita tak, jenazah berdiri pula. Jenazah lalu kita tak payah berdiri. Sebab hukum dia telah mansuh. Jika hendak duduk di kawasan kuburan tadi, duduklah di atas tanah lapang antara 2 kubur dan bukan bukan tepat di atas kubur seseorang. Dia pun seronok dah duduk tempat tu tinggi. Ada pula jenis kubur apa? Tile ke apa kan? Lagi sedap duduk kan? Tak boleh lah. Itu cerita dia. Kemudian tazkirah kepada yang hadir di kuburan. Tazkirah dibolehkan untuk duduk di sekitar kubur setelah penguburan. Macam tadilah hadis tadi kan. Memberi tazkirah kepada yang hadir mengenai kematian dan yang berkaitan. Gitu. Itu hadislah bawah tu. Ya kan? Hadis yang saya baca tadi bawah tu. Ini kita boleh buat sebagai nota tazkirah di kubur. Kadang-kadang ustaz nak, semua ustaz bukan boleh pergi tempat tu. Kita semua ustaz. Kita buat atas kita tak masalah. No. Buka. Kita pun baca tazkirah tadi kan. Kalau kita boleh ingat, kita boleh daripada kita sendiri, tak ada masalah apalah. Tazkirah kawan-kawan kita tadi dan untuk diri kita. Yang Nabi SAW buat di kubur tu. Tak buat tak apa kan? Tak buat tak ada masalah apa. Kan? Bukan tak sah ke bumi orang mati tu, sah dah. Sah dah. Cerita dia gitu. Kemudian larangan. Apa yang dilarang semasa kebumikan mayat? Tidak boleh bina masjid dan menyalakan api di atas kubur. Tak boleh. Kan? Pasang pelita-pelita dan sebagainya buat masjid. Larangan mengkebumikan jenazah sebelum disolati. Kena solat dulu lah baru dikebumikan. Dia kata adalah dibolehkan mengkebumikan jenazah pada waktu malam jika takut membebankan, sebab dikhawatiri jika ditangguhkan mayat cepat reput. Boleh kebumi pada waktu malam. Cuma Nabi larang sahabat sebab Nabi nak solatkan ke atas jenazah tersebut. Sebab ada satu wanita kan, dia yang duk cuci masjid tu mati radhiyallahu anha. Nabi tanya, mana ni? Tak ada. Dia pun meninggal dah malam tadi. Nabi kata, kenapa tak bagi tahu? Kami tak mau menyusahkan Rasulullah, nak kejut Rasulullah malam-malam. Jadi kami laksanakan dia. Nabi kita tunjuk tak mana kubur dia. Maka Nabi pergi solat jenazah dia tadi di kubur dia lah radhiyallahu anha. Gitu. Lepas tu Nabi kata, kalau ada siapa-siapa mati lepas ni bagi tahu. Sebab doa Nabi SAW itu adalah syafaat untuk orang mati tadi. Itu penting. Baik. Tidak menempah kubur. Tempah kubur. Aku tengok tadi nampak elok ni. Kan? Beli satu untuk kita. Dilarang lah. Mana kita tahu mungkin mati kat Australia ke mana ke. Gitu. Tapi itulah orang kita ni pelik. Dia nak walid juga ke Malaysia ni. Macam kubur di Malaysia ni tak ada malaikat munkar nakir. Saya ada seorang tu mati kat Bangladesh. Tak mau pergi dah. Naik Biman Airline. Kan? Macam tu. Mati kat sana seorang. Jadi kita kata kat suami dia, tak payah awak balik lah bang. Selesai sini sudah. Tak boleh nanti anak lagi. Tak apa lah kita ikut lah. Balik.
balik sini kan. Jadi masyakkah, susah apa semua kan. Nanti anak marah lah, takut anak dia marah kat dia apa semua kan. Hak Tuhan tu dia tak takut lah, sebab dia tak tahu kot. Kita ceritalah kat dia. Gitu. Tapi kalau mati di Bangladesh pun, kalau ikutnya kita pun tak marah lah kan. Nak mati di Mekah, Madinah tu okey lah kan. Tapi dia mati dalam perjalanan balik lah, dalam balik daripada Madinah, kita dah habis umrah tu balik sini lah. Kemudian tidak mengecat, tak cat di kuburan tadi kan, ataupun tulis di atas kubur tadi, si fulan bin fulan, ataupun semoga Allah semoga dicucuri rahmat ke atasnya. Misalnya bertulis lagu tu kan, di tepi itulah kan, semoga dicucuri rahmat ke atasnya. Dilarang kita menulis macam tu. Kemudian tidak menabur bunga dan menyiram air. Mereka suruh kita tabur bunga atas pusara kan, salah lah tu. Nak siram mayat buat apa? Ada orang pergi siram mayat lah, buat apa tujuan dia? Bagi orang bawah tu sejuk? Mungkin kot tak tahulah tu i'tiqad dia apa kita tak tahu apa i'tiqad dia. Mai seorang jurus lagi, mai seorang jurus kan. Kalau kita tanya dia pun marah lah. Tanya mana boleh, dia kata kena buat saja. Larangan buang air kecil atau air besar. Kubur ni tak boleh kita buang air situ lah, tak boleh lah. Kampung orang ni kan, kampung Nabi kata akan diar qaumil mu'minin, perkampungan orang-orang beriman. Kita pergi rumah orang, tengok kita pakai rasuk dalam rumah dia, ada nak kata apa kan. Dia tak, kalau dia tak marah pun dia kata lah hati dia lah, tak hormat rumah orang, masukkan kasut-kasut kan gitu. Waktu dilarang mengkebumikan mayat. Ketika 3 waktu yang Nabi larang tadi kan, ketika matahari terbit sampai meninggi kan, di antara 2 tanduk syaitan, ketika matahari tegak di atas kepala hingga tergelincir matahari tadi, dan ketika matahari dah terbenam hingga menghilang. Hak tu Nabi larang kita kebumikan jenazah tadilah. Larang solat dan larang kebumikan jenazah. Tapi kalau darurat dah terpaksa dah kan, maka ni tak boleh kata apalah, ad-daruratu tubihul ma'dzurah. Yang mudarat tadi dia mengharuskan perkara yang tak dibenarkan lah. Kemudian ziarah kubur. Menziarahi kubur adalah anjuran lah, sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Wanita pun cumanya ada hadis, la'anallahu zawaratil kubur, Allah melanati wanita-wanita yang menziarahi kubur. Maksudnya zawarat ni yang berulang-alik, kubur, pagi pergi kubur, petang pergi kubur, lagi pagi, esok pergi, lusa pergi, tengah hari malam pergi kan. Hal ini yang dilanati oleh Allah Ta'ala tadi. Cumanya pergi ziarah sekali-sekala tak ada masalah apa, dibenarkan. Sebab apa? Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, dulu aku larang kamu ziarah kubur, ala fazuruha, maka Nabi kata ziarahlah. Kerana apa? Dia akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Gitu. Jadi sunnah dianjurkan kepada kita menziarahi kubur. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, cerita dia macam itulah. Ketika dia pergi ke kuburan tadi kan, dia pergi dengan ketika melihat jenazah sahabat dikebumikan, maka dia duduk dengan tepi kubur tadi, dia pegang tangan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, maka dia menangis. Maka Abdul Rahman kata, ya Amir Mukminin, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka Umar kata, ya Ibn Aufin, anasita hadhihi al-hufrah, adakah engkau lupa lubang ni? Lupakah engkau Ibn Auf lubang ini? Menangislah Abdul Rahman sekali dengan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian berpergian atau musafir untuk menziarahi kuburan adalah dilarang, walaupun pergi ke makam Rasulullah SAW atau dia kata, atau para rasul yang lain atau para sahabat radhiyallahu anhum, atau juga kuburan ulama lainnya. Niat nak pergi ziarah kubur saja, semata-mata niat qasad tu nak pergi ziarah kubur Nabi saja, itu salah lah. Kita niat nak pergi ke Madinah ni kerana nak pergi apa? Nak pergi tunaikan ibadat di masjid Nabi SAW. Kan? Kerana masjid, sembahyang di masjid Nabi ni fadilat dia, satu solat sama dengan berapa ribu? Kan? Berapa ribu? 5,000. Berapa? 50? Tak ingat lah pun. Yang Mekah tu 100 ribu kan dapat satu solat. Yang pergi Madinah ni ada fadilat dia, Masjidil Aqsa pun ada fadilat dia. Jadi kita nak dapat fadilat tu, sembahyang di di masjid Nabi Sallam, dan situ ada raudhah
kan, ada raudhah min riyadil jannah kan. Dan di situ kebetulan ada kubur Nabi SAW. Dan kita lalu situ, kita bagi salam kepada Nabi SAW. Itu cerita dia. Adapun qasad, niat utama nak pergi semata-mata, nak pergi ziarah kubur Nabi saja, itu tak dibenarkan lah. Begitu juga dia kata para rasul lain. Sebenarnya para rasul lain ni tak ada siapa tahu kubur tak mana. Sebab Nabi kata tak ada siapa tahu kan. Jadi hak dia pun duk sebut dalam TV3 apa semua tu, hak tu karut depan sana, karut. Tak ada Nabi yang diketahui kubur dia. Kalau ada pun Nabi Musa AS, Nabi kata, aku nak tunjuk kat apa kalau kau datang tu. Anda kathibil ahmar. Ada berkubur para Nabi yang lain, tak ada warid daripada khabar yang sahih. Khabar yang sahih daripada Nabi SAW cerita kubur Nabi Syuaib di sini, kubur Nabi apa lagi? Ada pecerita kat Yaman tu, kubur apa? TV3 tu. Maksudnya bulan Ramadan ni ada lah kot. Jejak Rasul. Kan, cari tang mana kubur-kubur tadi kan. Siapa pun boleh buat. Lepas tu dia panggil jejak kubur jejak kubur. Orang ambil cerita, orang buat kain hijau lah apalah kan. Cerita. Benda. Macam daripada cerita rambut Nabi lah apalah kan. Tengok rambut Nabi ke apa kan. Tu mana ada sanad dia tak mana mari kan. Daripada mulut ke mulut. Kata-kata sammu lana rijalakum. Sebut kat kami mana rijal kamu. Cerita pasal ni. Cara menziarahi kubur. Maksudnya kita bagi salam ni, doa, assalamualaikum diyara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kan? Pendek nas'alullah lana wa lakumul afiyah, ataupun nak panjang tu bawah tu lah. Wa inna insyaallah bikum lahiqun antum faratuna. Kamu pergi dululah. Wa nahnu lakum tab'un. Kami bukan tub'un. Tab'un. Wa nahnu lakum tab'un. Wa nas'alullah lana walakumul afiyah. Kami minta kepada Allah Ta'ala untuk kami dan untuk kamu keselamatan. Begitu. Bawah tu doa dia juga. Salam juga. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Bagi salam kat atas ahli perkampungan tu. Wa yarhamullahul mustaqdimin. Dan Allah merahmati, semoga Allah merahmati orang yang dulu daripada kalangan kami, wal mustakhirin, dan yang kemudian wa inna insyaallahu bikum lahiqun, kami insyaallah akan menyusul kamu. Saudara. Kemudian ziarah kubur bagi wanita lah. Kan? Tu boleh lah saya sebut dah tadi. Hadis dia. Yang tak bolehnya ulang alik tu. Kerap. Kemudian pertolongan untuk mayat. Apa dia? Doa lah. Doa. Berdoa untuknya, mohon ampun, melaksanakan janji, menghubungi kawan-kawannya. Kan? Macam Nabi SAW ni kan, ketika Khadijah wafat kan, Nabi SAW ni selalu teringat kawan-kawan Khadijah. Kan Nabi bila Nabi sembelih kambing apakah, Nabi suruh hantar rumah si fulana kawan Khadijah kan Nabi hubungi. Tu. Begitu juga kalau kita nak berbakti kepada ibu bapa kita buat macam tu. Kan? Kita hubungi kawan-kawan rakan ayah kita, mak kita. Kita tahu kawan baik ayah kita kan. Selalu ziarah dia, bawa buah tangan untuk dia. Kan? Sebagai kita mengingatkan kepada ayah kita tadi. Itu sunnah. Macam Nabi buat kepada itulah. Nabi buat kepada Khadijah kan, kawan-kawan Khadijah. Begitu juga Abu Bakar dan Umar buat pada Ummu Aiman. Ummu Aiman tahu Ummu Aiman? Ummu Aiman ni pengasuh Rasulullah SAW. Nabi wafat, dia tak wafat lagi. Abu Bakar ajak, jom Umar kita pergi tengok Ummu Aiman. Ziarah Ummu Aiman radhiyallahu anhu. Ganti puasa dengan bayar fidyah. Kemudian mengganti puasa ibu dengan membayar fidyah ke atas bilangan hari puasa Ramadan yang ditinggalkan. Jadi gitulah hutang kira puasa macam puasa nazar. Kan? Puasa Ramadan ke, jadi waris boleh puasa untuk mak dan ayah dia. Pada bilangan hari yang ditinggalkan, ataupun depa tadi tak mampu puasa, depa bayar fidyah lah. Gitu. Kemudian laksanakan nazar si mati lah, puasa ke, nazar puasa ke, nazar apakah, jadi waris dia laksanakan sebagai hutang tadi kan. Kemudian amalan soleh yang dilakukan oleh anak-anak tadi akan sampai kepada ibu bapa lah. Sebab apa? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usahakan. Dan bahawa kita ni adalah hasil usaha mak ayah kita. Wujudnya kita di atas muka bumi adalah hasil usaha ibu bapa kita. Maka apa yang kita buat tadi dapat pahala padalah daripada kebaikan. Dosa taklah, pahala saja. Dosa ni kita dapat sendirilah. Gitu. Sedekah.
Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, bapaku telah meninggal dunia dan ada meninggalkan harta dan tidak diwasiatkan, adakah dapat menghapuskan dosanya bila aku sedekahkan? Nabi kata ya, kita boleh berinfak dengan harta ayah kita dengan niat untuk ayah kita lah. Kalau kita tak niat pun dapat juga kat dia. Kemudian ganti haji ataupun haji badal. Atau ada dalil dia haji badal ni. Seorang wanita Juhainah tu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, ibuku bernazar untuk lakukan haji. Sebelum dapat menunaikan haji dia mati. Maka aku perlu, adakah pasti aku lakukan untuknya haji? Nabi kata, iyalah, lakukanlah. Macam mana pula pendapat kamu kalau ibumu berhutang? Adakah kamu akan bayar hutang? Bayarlah hutang Allah Ta'ala tadi, dan hutang Allah lebih layak untuk dibayar. Kemudian tak ada qada solat lah. Kalau dia mati tinggal solat, tak ada qada solat untuk jenazah. Lagi-lagilah tak adanya solat hadiah. Kan? Solat hadiah. Pernah dengar tak solat hadiah? Solat hadiah ni tak ada. Tapi kalau dulu kita belajar di pondok-pondok, dia ada solat hadiah. Kan? Solat biasa kita boleh dah RM2. Lepas dah nasi belauk pagi tu. Lepas tu pula kalau kita pakai serban besar sikit ya, yang lama sikit mengaji, dia bagi pula kita sampul surat solat hadiah. Kalau kita ada van pula lagi, lain pula. Ada 3 kali bayar lah. Sembahyang jenazah sekali, sembahyang hadiah sekali, solat jenazah, bawa van sekali. Jadi 3 dalam 1. Bayanglah. Baik. Last tu dia kata kualiti ahli syurga di sini sebutlah. Ya kan? Maknanya orang yang buat macam Abu Bakar buat ni. Hari tu Abu Bakar ni dia buat semua benda. Dia ziarah orang sakit. Ya kan? Menguruskan jenazah, memberi makan orang miskin. Nabi kata tidak berkumpul tiga-tiga perkara ni dalam satu orang. Semua perkara ni melainkan dia akan masuk ke syurga. Ini kelebihan Abu Bakar lah. Kan? Manusia terbaik selepas para anbiya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kesimpulan dia, cerita kesimpulan tu lah. Cuma dia cerita tu lah, khilaf. Kan kita kena khilaf dengan bangsa Yahudi dan Nasrani. Kan? Kalau Yahudi ni dia bawa jenazah macam semut, setapak. Kan? Dan ahli sunnah kena bawa jenazah cepat-cepat. Jadi kalau tiru perangai Yahudi ni macam tu lah, setapak. Tapi nak buat macam mana? Nabi dah kata kamu akan ikut sunnah orang yang sebelum kamu, macam tu lah. Kemudian J, amalan yang tidak sunnah dalam pengurusan jenazah. Banyak sangat lah kan. Di sini disenaraikan di sini. Amalan yang tak sunnah ni amalan bid'ah dia kata. Contohnya sebelum kematian dan sesudah kematian. Kita tengok sebelum kematian Nabi dah letak mushaf di atas kepala orang yang nak mati tadi. Kemudian talqinkan orang yang akan mati untuk berikrar atas nama para wali dan para imam. Ni tarikat tertentu kot. Kemudian membaca Al-Quran atau surah-surah tertentu di hadapan orang yang akan mati. Yasin wal Quranil Hakim. Ni kan, baca surah Yasin kat orang nak mati tadi. Ini juga tak warid dalam sunnah. Mewajibkan orang yang akan mati menghadap ke arah kiblat. Pusing jenazah tadi menghadap ke arah kiblat. Tu juga tak ada dalam sunnah. Kemudian orang yang haid dan nifas akan dijauhkan daripada orang yang nak mati. Dia berkata siapa ada haid nifas tak boleh mari sini, duduk jauh-jauh. Gitu. Ini sebelum mati. Sesudah mati, percaya atas penyataan bahawa manusia menjadi najis selepas mati, kecuali orang yang maksum, orang yang mati syahid, dan orang yang wajib dibunuh lalu dia bertaubat sebelum dibunuh. Ada kepercayaan macam tu, tak betul lah. Jadi orang ni mana dia di hidup dia macam tu, mati dia pun macam tu jugalah, bukan najis. Begitu. Yang kedua, meninggalkan pekerjaan 7 hari bagi orang yang menghadiri keluarnya roh daripada orang yang menjelang mati. Gitu. Yakin bahawa roh orang mati akan ditayangkan di sekitar tempat kematiannya, seperti kepercayaan orang-orang Hindu, Buddha atau Kristian. Membiarkan lilin terus menyala di sekitar mayat sejak kematiannya hingga pagi harinya. Dia pun tak padam lampu apa kan. Tak dahan pokok yang hijau di bilik tempat orang yang meninggal. Baca Quran di sisi mayat hingga dimandikan. Kerja-kerja ni kerja macam ni ada yang duk buat kan. Baca ya Quran, panggil budak-budak tahfiz, baca Quran tadi di sisi mayat tadi. Sampailah mayat diangkat untuk dimandikan. Dia pun baca apa? Quran. Aura Quran tu kena jenazah tu malaikat tak siksa pun.
Itu i'tiqad dia kan. Macam depa baca ayat Quran ni, ayat betul lah. Ayat penawar pondok tu kan. Ada jual ayat penawar pondok tu. Banyak ni kalau nak baca ni kan. Ni kita boleh baca sendirilah. Kesimpulan ni benda-benda ni maknanya perkara yang tidak disunnahkan ketika menguruskan jenazah. Jadi kita baca sini, kita tengoklah apa dia amalan masyarakat kita terutamanya yang bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak ada dalam sunnah yang orang kita buat. Jadi bila kita tahu ni tak ada dalam sunnah ni, dia buat garis panduan pada kita lah yang tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika amalan perkara yang menyalahi sunnah ketika memandikan jenazah, semasa mengkafankan jenazah, semasa mensolatkan jenazah, ini semua perkara-perkara yang tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Semasa usung jenazah, lalu jenazah tu anak-anak lalu bawah jenazah, lalu lintas. Dah tengok tak? Pakat lalu bawah. Tak tengok ah? Ada lalu bawah jenazah ni. Tak tahu lah pasal apa. Kemudian semasa pengusungan jenazah, ini perkara-perkara yang disebut di sini, dia senarai kat sini yang tak ada dalam sunnah yang kita mesti elak dan jauhilah. Kemudian semasa mengebumikan jenazah, ni boleh baca kan. Semasa memberi takziah, ucapan takziah tadi kan. Banyak ni contoh dia. Ketika menziarahi kubur, membina-binaan di atas kubur, ni semua yang tak ada dalam sunnah di senarai-senarai belakang ni. Jadi kita perhatikanlah senarai-senarai ni, adakah takut kita terjebak dalamnya, maka kita tinggalkanlah. Dan kita usaha bagi tahu kepada orang yang kita mampu bagi tahu supaya tak payah buat benda-benda yang menyusahkan. Ini semua benda-benda yang menyusahkan. Kan? Buat apa yang Nabi ajar, itulah dia yang paling mudah. Bila kita buat macam tu pula, depa kata kita ni kaum muda. Saya ada orang tua tu, dia kata, "Puak-puak perleh ni, depa ni tak boleh pakai." Saya kata, "Pakai apa, tu Haji?" "Yalah, depa tanam orang, depa tanam kebau lembu." "Pasal apa tu Haji?" "Tanam orang balik, tak ada apa-apa." "Oh, depa nak kena ada buat apa-apa baru jadi." Tanam orang balik, tak ada talqin, tak ada apa kan. Jadi siapa tanam kebau kan? Tanam kebau ni kan, tanam kebau balik kan. Dia duk cerita macam tu. Dan dia tak tahu yang sunnah dia begini, penyelenggaraan dia gini-gini kan. Jadi siapa duk diperoleh, dia kata kaum mudah. Atau sebahagiannya orang kata kaum muda. Kaum muda tu sedap dengar sikit lah pasal muda. Kaum muda ni kira mudah semua lah, dia kata. Tak kenal lah tu kan, label. Allah kata wala tanabazul alqab. Itu cerita dia. Jadi kita nak ajak orang sedekat mungkin dengan amalan sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu? Saya punya kah? Bukan saya punya. Takut saya. Habis contoh tu, kemudian kesimpulan dia. Ini kesimpulan ni lah. Kena usahalah untuk jauhkan amalan-amalan bid'ah. Bila sebut bid'ah ni yang tak sunnah lah. Bila sebut tak sunnah tu lembut sikit. Bila sebut bid'ah mereka marah. Kita kena ubah, kita kata benda ni tak sunnah lah pakcik. Oh tak sunnah ha? Tapi kat pakcik benda ni bid'ah. Apa bid'ah? Kan? Hanya kami masuk neraka. Tak. Tapi bila kita cakap pakcik benda ni tak sunnah lah pakcik. Tak sunnah kau? Dia lain sikit, padahal sama lah. Dengan bodoh dengan jahil lah. Bodoh bahasa Melayu, jahil bahasa Arab. Jahil lembut sikit. Bodoh ni teruk sangat lah. Padahal sama lah. Gitu. Ya. Jadi kalau kita jemaah lambat, tapi kita mengusungkan jenazah tu, tapi sesiapa yang buat macam tu, kita ikut sekali ke atau kita lepas? Tak, maknanya takkan kita nak lepas, kita terpaksa nak lepas jenazah tadi. Takkan, yang main pegang pula, aku tak mahu. Melainkan kita ni ketua, kita ada hak tau keluarga kita kan. Sebab tu kita ni cari orang yang sunnah, yang faham sunnah je. Depa yang pegang jenazah, yang pikul jenazah ni, tak ada orang nak boleh kata apa dah. Sebab yang ketua tu lah. Al-Fatihah kan. Jadi kita kalau kita dah faham semua sunnah yang dukung ni, dia kata lah Al-Fatihah apa-apa, kita jalan je. Al-Fatihah, dia nak suruh kita berhenti kan. Dia pun tak tahu ya. Apa-apa ni tak dengar aku cerita ni. Kan. Jadi macam tu. Yang faham, yang bawa jenazah tadi, yang sembahyang jenazah, semua orang yang faham sunnah. Jadi kita ni itulah, saya kata kita lepas ni buat grup itu maknanya kan, kalau kita ni tahu kawan-kawan kita mati, kita pergi selesaikan tadi, maknanya sampai sembahyang. Bila kita ramai-ramai sembahyangkan dia,
Orang lain nak buat Al-Fatihah tak boleh buat lah. Sebab kita lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Angkat. Jadi biasa mereka lepas bagi salam lagi. Kan? Doa lagi. Kan? Doa dengan doa yang panjang apa semua tadi kan. Jadi gitu. Maknanya tu tak disunahkan. Tak disunahkan. Selepas bagi salam, habis angkat jenazah tadi. Kalau doa sambil jalan, doa tak ada masalah apa. Dan doa untuk jenazah tadi. Jadi bila kita semua buat macam tu, jadi orang pun tak ada kata apa. Okay, orang tak ada kata apa. Kita pun kalau bila dah ramai, kawan-kawan kita ramai, kita pun tak berasa apa dah. Kita rasa lapang dah ada kawan bagi semangat kita kan. Tidakkah kita lagi orang kampung kata apa kat aku tak berani dah. Kan? Jadi bila kita jadi imam, kita yang ketua. Ayah kita urus macam tu. Isteri kita urus macam tu. Nanti masyarakat dia belajar lah. Masyarakat ni sebenarnya, dia pun tak mengaji ni, dia pun ikut orang. Dia pun secara tak langsung, dia pun akan ikut kita. Macam kita lah, kita ikut kawan kita dulu kan. Masa kita tak mengaji tu. Lah dia kata, bukan aku ikut kawan aku ikut Nabi SAW. Aku bukan ikut ustaz. Sebab tu jangan kata ustaz kata. Ustaz kata tadi macam ni. Bukan saya kata. Nabi kata. Kan? Jangan kata, ustaz kata lagu lain lah. Kan? Bukan, jangan kata macam tu. Kata hak Nabi kata. Jadi orang tak boleh nak salahkan ustaz. Kan? Orang akan salahkan Nabi. Kalau dia beriman, takkan dia nak salahkan Nabi. Kalau ustaz kata, orang akan salahkan ustaz. Ustaz yang jadi mangsa. Tu yang blacklist. Tu cerita dia. Saya blacklist lah. Jadi ada lagi. Ini sesi soal siasat kan, soal jawab. Okay. Ada. Yang lelaki sekarang ni di Selangor, di sebelah kiri lelaki, perempuan kepala belah kanan, lelaki belah kiri solat. Itu fatwa ulama ni. Terbalik kot. Perempuan kepala belah kanan kot. Perempuan kepala belah kiri kot. Kalau Masjid Sungai Pelong, perempuan belah kiri kepala dia. Tak tahulah, jadi terbalik. Dia pun faham kot mana. Padahal sama lah. Fatwa ni wilayah dengan Johor. Ya. Kita fatwa kita, Nabi yang bagi fatwa dan para sahabat punya amalan sampai kepada kita hari ni lah. Kan? Mana yang sahihnya gitulah. Di sebelah kanan tidak ada beza antara laki-laki dan perempuan. Sama. Selama mana Nabi yang SAW tak membezakan, maka kita tak membezakan. Gitu. Cuma yang kita bezakan dalam kedudukan solat tadi kan, itu yang diajar oleh Nabi SAW. Maksudnya kalau yang pengumuman biasa kat rumah, pengumuman siapa ada hutang apa semua tu tak perlu tadi. Ada disebut dalam tadi. Ada sebut, kita sebut tadi. Mana kita umumkan, kita beritahu, istiharkan kalau ayah saya ada hutang, kan mari tuntut kat saya lah. Tadi kita baca tadi bahagian tadi kan, ada tadi. Kita cek balik lah. Lepas ni baca cek pelan-pelan balik, tengok balik kan. Buku ni dah ada masing-masing dah. Kan, cuba baca balik insya-Allah. So biasanya kalau kat kampung dia cakap selepas siang ni. Apa kita katakan pada mayat ni, Tuan Suruh dia cakap benda tu. Baik kan. Tadi Ustaz kata yang tu tak perlulah kan. Yang tu tak ada dalam sunnah. Yalah, jadi saya terlepas kelas Ustaz yang tadi tu. Oh ya kah? Tak apalah. Gitu. Jadi maknanya Cuma umumkan sajalah. umum tentang hutang piutang tadi lah, kalau ada apa-apa kau. Kan? Jadi kita umumkan supaya kita ni nak selesaikan hutang ayah kita tadi. Ataupun pindah kepada kita lah. Macam perbuatan sahabat tu kan. Nabi sahabat kata, Rasulullah saya tanggung hutang dia. Barulah Rasulullah nak solat pada esok, Nabi tanya lagi, hutang dah, bayar dah hutang kau tu? Tak bayar lagi. Bayar. Maknanya dia bayar tadi, barulah kulit Nabi kata baru dah jilduh, barulah kulit dia sejuk. Itulah kau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hutang ni berat lah, hutang ni berat. Tapi nak buat macam mana? Nak jadi hidup tak berhutang ni kan. Tapi kita kena ikhtiar lah supaya bebaskan diri daripada hutang. Saya ada pernah bersembang dengan seseorang. Dia kata apa, tak apalah hutang dulu, nanti dia sebelum mati segala macam akan mungkin dia orang akan tanggung. Oh. Ni dia panggil menyusahkan orang hidup. Kan? Dia tak kesian ke orang hidup kan? Tu kalau orang hidup nak bayar, kalau orang hidup tak mau bayar. Kan? Untung kalau anak soleh tadi, kalau anak yang tak soleh, Waris tak bagi bayar kan? Waris tak bagi bayar. Kalau waris tak mampu, ke Baitul Mal. Baitul Mal. Baitul Mal yang akan tanggung hutang piutang tadi lah. Sebab Nabi SAW kata, kan?
Kalau orang beriman yang mati, maka aku yang tanggung hutang dia. Itu cerita masa Islam dah mula senang lah. Ada cukai-cukai jizyah apa semua, ada Baitul Mal, maka akan diambil. Kalau orang yang mati meninggalkan hutang, aku bayar, Nabi kata. Maka akan diambil, Nabi akan ambil daripada Baitul Mal, bayar hutang orang tadi lah. Gitu. Kalau keluarga waris tak mampu, maka Baitul Mal lah, minta kepada Baitul Mal tolonglah untuk selesaikan hutang. Member tu pun macam tu. Ha? Member tu Nak buat macam mana? Kan? Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. boleh jelaskan sikit tentang keutamaan atau pahala daripada mula dia mendatangi sampai ke kuburan. Pada orang yang berziarah, kemudian mengkafankan dan solatkan tentang dua kirat. Dua qiraat tadi untuk orang yang solat jenazah tadi, dan untuk orang yang iringi dia sampai ke kuburan, sampai dikebumikan jenazah tadi kan, dia akan dapat dua qiraat pahala lah. Adapun ketika menziarahi orang sakit, ada hadis yang sebut bahawa kita di mana bila kita ziarah orang sakit kan, kita ni berjalan dalam kebun syurga. Selama mana bila kita balik pergi dalam kebun syurga, kita balik pun dalam kebun syurga juga, dan 70,000 malaikat tadi akan mendoakan untuk kita. Itu di antara fadilah dia lah, ziarah orang sakit. Fadilah dia, kelebihan dia. Jadi kalau macam orang datang, biasanya yang banyak laku di tempat saya, menunggu tu kurang, tapi pergi solat tu ramai. Apakah dia dapat dalam satu kirat itu? Dia solat tu, Dia pergi solat tetapi menunggu mengkafankan. Kan dalam hadis kan daripada mengkafankan hingga solat dia mendapat kirat. tak, daripada solat hingga mengiringi ke kuburan. Solat hingga mengiringi kuburan. Maknanya bila solat jenazah tu, dia ikut jenazah di ke kuburan, dia akan dapat dua qiraat. Kalau kafan tu tak sebut hadis tu pun. Bukan daripada kafan, tersilap faham tu, terbaca lain. Macam kita lah, kita singgah-singgah masjid, ada orang sembahyang jenazah kan, kita solat kat atas dia, kita dapat satu qiraat. Tapi kalau orang yang pergi uruskan jenazah tadi, tentulah dia ada pahala lain pula. Bukan saja-saja Allah Ta'ala bagi pahala, kan? Itu cerita dia. Jadi pahala lain pula, cerita gitulah. Tapi ni pahala qiraat ni khusus untuk yang solat dan iringi jenazah ke kuburan. Nanti buka balik, cek balik. Itulah dia amalan dia. Ustaz, macam mana dengan amalan sebahagian masyarakat yang bagi sampul selepas solat? Sembahyang banyak duit. Okay, ini juga amalan yang tak diajar oleh Nabi SAW. Kalau kita nak sedekah pun, pasal apa tak sedekah masalah lain? Pasal apa nak sedekah kat pintu masjid, tunggu orang keluar buh duit dalam poket? Kan? Ini benda-benda yang kita kata ibadat. Solat tu ibadat, dan benda tu fardu kifayah. Kan? Memadai dengan apa yang Allah Ta'ala janji kepada orang yang mendirikan solat ataupun penyelenggaraan jenazah tadi kan. Jadi bagi duit sembahyang ni adalah perkara yang bid'ah dalam perkara ibadat. Kan? Gitu. Dengan walaupun dia niat nak sedekah untuk si mati dan sebagainya, pasal apa ambil munasabah tu? Orang tak mati tak bagi duit ya? Kan? Cuba tiap-tiap hari pergi tunggu kat tu, bagi duit pada orang yang sembahyang, balik sembahyang Zuhur kan. Ada orang suruh sampul ataupun dia tak siap dah peti, dalam tu ada duit, dalam satu sampul ada RM2. Ada orang nak buat gitu? Tak ada. Tunggu orang mati baru dia buat. Tu pun dia pun tak tentu. Tunggu orang keluar masjid baru bagi kan. Tak tentu kan, pakai tak ada apa. Kan? Tu cerita dia. Jadi bid'ah ni, bid'ah dalam agama. Duit. Benda fardu kifayah ibadat tadi kan. Adapun kita jadikan dia sebagai sumber mata pencarian, tu bukan sumber mata pencarian. Kan? Yang Allah Ta'ala syariatkan. Tu kewajipan Muslim ke atas Muslim yang lain. Kewajipan. Itu fardu kifayah. Kalau hang tak mau buat, hang tak bayar, orang lain buat. Cerita dia. Boleh puas hati lah insyaAllah lah. Tak puas hati tu kira macam puas hati jugalah. Dah. Tak ada apa dah nak cerita kot. Ya. Ya. Larangan untuk kita memberi makan suatu jenazah di dalam rumah, kalau tak salah saya. Bagi jenazah, bagi makan. Bagi makan, ya. Makan suatu ya. Yang saya dengar tu, suatu jenazah masih lagi ada dalam rumah. Tuan rumah tu tak boleh bagi makan lah. Bukan tak boleh maknanya. Bukan kata tak boleh dia nak jamu orang makan semua. Tapi kalau dia i'tiqad dengan i'tiqad yang tentu apa semua tadi kan, ataupun
dia tadi nak kena buat makanan kepada orang yang hadir. Kita ni kesian, orang yang hadir ni sepatutnya sunnahnya sebaliknya. Disuruh kita ni buat makanan, bawa pergi ke keluarga, rumah keluarga si mati tadi. Kita jamu mereka makan. Bukan kita pergi sapu hak di rumah mereka. Yang salahnya kita pergi makan hak mereka tu lah, tu yang salahnya. Sebab tu kan menyusahkan mereka, dah sedih dah apa semua tadi kan, dalam keadaan tertekan apa semua tadi, nak kena masak untuk kita pula. Itu yang tak betul. Yang sebetulnya kita bawa apa yang boleh kita bawa. Tak seperti nasi apa ke, apple ke, limau, tak ada masalah apa. Buat seragam buah apple kan, bawa petak tu bagi kepada keluarga si mati tadi kan. Kalau dia berasa nak jamu orang lain makan, keluarga dia, kerabat-kerabat dia hak mai jauh-jauh tadi kan, bolehlah dia pun makan. Kita hak jiran sebelah rumah, nasi di rumah kita pun sampai nak basi dah, kita tak makan tapi makan rumah orang. Kan? Tu cerita dia. Jadi usaha ni lah, usaha masya-Allah. Ni kan, barakallahu fiha ni, masya-Allah Kak Mariah ni. Ya kan? Dia usaha. Dulu saya tengok nota dekat saya ada nota putus state tu. Ya kan? Tapi sekarang dah jadi buku, masya-Allah. Ini satu usaha yang baik, sangat baik, dan semoga diberkati oleh Allah Ta'ala. Kita doakan untuk dia lah, insya-Allah. InsyaAllah beri keberkatan, insya-Allah kan. Itulah dia amal usaha yang terbaik tadi. Ini dia panggil ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Kita mati orang duk cetak buku kita, duk berjalan dalam kubur pahala kita tadi lah, gitu kan. Dan kalau dibagi percuma pula, sadaqatun jariyatun. Itulah dia kan. Jadi saya alhamdulillah, maknanya kita dah sampai kepada penutup dia. Penutup dia nak baca apa, tutup je lah, kan. Dan cerita dia gitu. Maknanya habislah apa yang kita buat hari ni. Itulah, semoga Allah Azza wa Jalla dia berkati majlis kita satu hari ini, hasil usaha kita, mujahadah kita duduk dalam majlis yang macam ni sampai satu hari. Itulah harap-harap dengan amalan ni ke, amalan yang macam ni ke, Allah ampunkan segala dosa kita, dosa ibu bapa kita, muslimin dan muslimat semua, mukminat semua. Allah selamatkan kita daripada fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan Allah jauhkan kita daripada azab kubur, dan Allah jauhkan kita daripada azab neraka, dan Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita usaha nak ikut sunnah dia dalam syurga Al-Firdaus. Amin. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Azza wa Jalla. Salah silap itu kesilapan saya. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Cumanya muka surat 207 tu, tasbih kifarah tu, betulkan lafaz dia, tasbih kafarah. Tasbih kafarah. Wallahu a'lam.